Bukan satu perkara yang mudah untuk kita menjawab pertanyaan kenapa sebahagian daripada umat Islam mereka ini berpuasa tetapi tidak solat. Sudah tentu jawapan terbaik untuk pertanyaan ini adalah daripada perkongsian individu yang berada dalam keadaan sedemikian rupa. Kalau sekiranya mereka sudi ceritakan kepada kita apa yang difikir, apa yang dirasa, apa yang terjadi dalam pengalaman hidup mereka yang mendorong mereka untuk berpuasa tetapi tidak perkara yang sama berlaku kepada solat. Saya cari jugalah kalau sekiranya ada kajian yang sudah dibuat tapi belum lagi jumpa. Oleh yang demikian, bila mana kita tak ada jawapan yang organik daripada individu seperti ini, mungkin jawapan daripada ilmu-ilmu dunia pendidikan boleh membantu, namun dia lebih bersifat hipotesis, cadangan, barangkali. Tak adalah kata, kerana macam ni, sebab tu jadi macam ni, kan? Kalau kita tengok kepada perbezaan yang berlaku di antara pengalaman kita berkenalan dengan puasa dan juga dengan solat, ada persamaan dan juga ada perbezaan. Kalau sekiranya puasa ni, dan dia vicious cycle lah daripada satu generasi ke satu generasi, ia diperkenalkan kepada kita beriringan dengan ganjaran segera. Sama ada pujian daripada ibu bapa kalau kita berjaya puasa, dapat buka puasa, makan sedap, dapat duit raya dan sebagainya lah. Sesuatu yang amat jarang berlaku kepada solat apabila anak-anak berjaya ataupun selesai mengerjakan sembahyang. Tapi ganjaran tidak semestinya dalam bentuk duit raya dan hal-hal yang seumpama dengannya memakan belanja. Of course tak make sense lah sebab kita solat 5 kali sehari kan dan tak ada musimnya. Tetapi gesture ibu bapa, senyuman, pertanyaan, kamu dah sembahyang ke? Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pun sudah boleh berfungsi sebagai ganjaran kepada anak-anak. Jadi hubung kait di antara satu perbuatan dengan ganjaran yang penting dari segi cara otak kita merakamkan aktiviti tersebut sebagai sesuatu yang meaningful, memainkan peranan yang penting dan mungkin itu satu daripada benda yang boleh kita tinjau. Kemudian yang keduanya, kita juga dapat melihat bagaimana puasa ini bila dia datang oleh kerana dia bermusim bulan Ramadan, maka dia banyak muncul dalam bentuk aktiviti sosial dalam unit keluarga dan seterusnya dalam kejiranan dan masyarakat. Pada bulan Ramadan, sekeluarga bangun awal, sahur, menukar rutin. Dan bila menukar rutin, dia menjadi something yang memorable, sesuatu yang lekat dalam fikiran. Disusuli pula dengan pergi ke bazar, buka puasa bersama-sama, meluangkan masa untuk makan sama-sama, something yang semakin hilang daripada kehidupan masyarakat moden pada hari ini. Dan di luar rumah juga, masjid lebih meriah, nampak macam very lively. Apatah lagi persediaan untuk menyambut hari raya. Maka puasa itu beralih daripada satu ibadah yang merupakan urusan kehambaan kita dengan Tuhan, dia menjadi aktiviti sosial, dia menjadi adat dan juga budaya. Berbeza dengan solat, aktiviti yang sama ada sembahyang masing-masing, even kalau berjemaah dekat masjid sekalipun, dia tak ada hype, dia tak ada kemeriahan bersama-sama dengannya. Jaranglah benda-benda tu ada sama. Dan itu tidak menjadikan solat itu sebagai satu aktiviti yang berbentuk budaya, adat. Dia lebih kepada dorongan yang benar-benar dalam diri seseorang. Kenapa kamu nak semayang? Kita nak semayang kerana ada sesuatu terjadi dalam diri kita yang menyebabkan kita teringat kepada Allah dan kita rasa kita kena semayang. Dan kerana begitu rupanya di antara solat dengan puasa ni, puasa itu datang dengan mekanisme khusus untuk mencegah daripada dia jadi macam tu. Kerana puasa itu kita maklum bila Allah turunkan wahyu surah Al-Baqarah ayat 183 tu yang menjadikan ibadah puasa ini wajib, Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Puasa itu harus merupakan manifestasi daripada iman dan bukannya soal adat. Dan mungkin puasa menjadi adat bagi sesetengah masyarakat sehingga begitu unik bila Allah perintahkan
ibadah puasa bulan Ramadan itu Allah highlight dalam ayat berkenaan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ia telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Apa yang ada di dalam hakikat puasa itu sudah pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya, yang perlu kita renungkan sehingga Allah sebut benda tu. Apa yang sepatutnya activated dalam diri kita bila kita lihat dimensi puasa ni something yang sudah ada sejak dahulu kala. Adakah kerana puasa itu telah bertukar menjadi adat, puasa itu telah berubah, puasa itu kaifiatnya sudah tidak lagi mengikut apa yang Tuhan tetapkan, tetapi manusia memilih sendiri untuk puasa air sahaja, puasa makan daging sahaja, puasa macam-macam lah. Kita tahu ada macam-macam versi puasa pada hari ini kan. Dan juga di dalam satu hadis qudsi, kita tahu bagaimana Allah SWT seperti yang dinyatakan oleh baginda SAW, bahawa puasa itu fa'innahu li wa ana ajzi bih, kerana sesungguhnya puasa itu adalah khas untukku dan akulah yang menentukan ganjarannya. Jadi Allah menyatakan bahawa puasa ini adalah sesuatu yang eksklusif di antara yang berpuasa itu dengannya, dengan Allah. Sebab itu Allah yang akan decide apa ganjaran yang Allah nak bagi, because it's very special. Sebabnya puasa tak sama dengan solat, kerana solat ini visible. Bila kita solat, orang nampak kita solat. Dan puasa bila kita laksanakan, dia tidak ada begitu banyak risiko sosial. Tetapi jika kita solat, solat itu memerlukan kita untuk confront persekitaran kita, terutamanya jika orang sekeliling tak solat. Tapi kita nak buat keputusan untuk solat, kita kena tinggalkan something yang kita sedang buat dan kita buat sesuatu yang merisikokan untuk orang judge kita. Ini orang alim ni, ini adalah orang yang kuno, orang kampung. So ada boleh macam-macam stigma daripada masyarakat yang terkait dengan perbuatan mendirikan solat. Dan mungkinlah kerana itu kita harus meninjau kembali bagaimana kita memperkenalkan solat kepada anak-anak, kepada murid-murid, dan apa yang boleh kita buat untuk membetulkan keadaan ini. Walaupun solat itu disebutkan oleh Allah SWT sebagai pencegah daripada kemungkaran, tetapi komponen untuk mencegah diri daripada kemungkaran juga ada di dalam puasa yang berbentuk lebih besar untuk teraplikasi dalam semua, termasuk dalam solat, iaitu takwa. Jadi takwa perlu diambil daripada puasa, dan solat juga perlu dihidupkan agar dapat menjadi kaedah yang mengekalkan kita dalam keadaan berhubung dengan Tuhan, kerana sukar untuk seseorang yang sedang sedar tentang hubungannya dengan Tuhan itu buat benda-benda yang salah. Hopefully, jika kita nampak senario ada orang berpuasa tapi tak solat, kita juga nak rawat satu lagi dimensi lain, orang yang mengerjakan solat tetapi buat perangai yang bukan-bukan. Juga perkara yang kurang dalam agama kita yang perlu kita perbaiki.